salam sejahtera. Anda bersama saya, Nadia Abdul Latif, dalam episod terbaru Majalah Didik, sebuah usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impact Hub Kuala Lumpur dan Media Prima. Kali ini, Majalah Didik akan membawa anda untuk menyertai kembara sekumpulan murid-murid yang pernah melaksanakan projek berbentuk impak sosial menerusi program Design for Change I-CAN Schools Challenge. Buat pengetahuan anda, Design for Change merupakan sebuah program yang memupuk sifat percaya kepada diri sendiri dalam minda kanak-kanak. Apabila kita berpegang kepada sikap I can atau saya boleh, mereka tahu bahawa usia bukanlah penghalang kepada mereka untuk membina dunia sekeliling dan membawa perubahan. Sejak program Design for Change ini diperkenalkan, sudah ada lebih daripada 2 juta kanak-kanak dari lebih 65 negara yang telah melahirkan pelbagai projek impak sosial yang diketengahkan untuk menyelesaikan isu-isu yang wujud dalam komuniti mereka. Menerusi Design for Change, anak-anak seawal usia 7 tahun diberikan pendedahan terhadap metodologi FITS, iaitu Feel, Imagine, Do and Share. Feel atau merasakan adalah langkah pertama yang diambil untuk benar-benar memahami situasi yang berlaku di dalam komuniti. Dalam tempoh ini, kita memupuk rasa empati untuk mendalami isu tersebut tanpa terus terburu-buru untuk menyelesaikannya. Pada peringkat ini, anak-anak muda akan cuba mencari jalan penyelesaian yang bersesuaian dengan keperluan komuniti mereka, bekerja dengan komuniti bukan untuk komuniti. Imagine pula adalah bayangkan. Dengan menggunakan daya imajinasi, anak-anak ini dilatih untuk membayangkan wawasan atau visi untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Proses brainstorming atau sumbang saran ini membolehkan mereka meningkatkan, memperkaya atau mengubah pengalaman pengguna. Dalam tempoh ini juga, sifat beretika tinggi dan bertanggungjawab dapat dilatih. Seterusnya, do atau melaksanakan. Inilah fasa yang melahirkan projek impak sosial yang kreatif dalam tempoh yang ditetapkan. Fasa bertindak ini yang disertakan dengan niat baik mampu mencipta impak yang terbaik. Tempoh ini juga membolehkan anak-anak murid mengatasi sebarang halangan yang dihadapi semasa fasa pelaksanaan. Akhir sekali, share iaitu berkongsi. Antara langkah untuk mencipta impak yang lebih besar, projek ini dikongsikan dalam komuniti menerusi proses demonstrasi. Kemudiannya, projek ini dipanjangkan kepada komuniti-komuniti lain yang juga boleh menyelesaikan isu yang mereka hadapi apabila mereka dapat belajar daripada projek impak sosial yang dikongsikan menerusi platform dalam talian dan media sosial. Bayangkan, sekiranya pendekatan yang sama diaplikasikan oleh komuniti lain, siapa tahu projek yang sama dapat menyelesaikan masalah yang sama di tempat lain. Sebab itu, dengan pemahaman saya boleh, kita juga sebenarnya mendorong masyarakat kita bahawa kami boleh. Anda juga boleh lakukannya. Dalam episod kali ini, kita akan berkenalan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3, SMK Jalan 3 yang terletak di Bandar Baru Bangi, Selangor. Ini telah ditubuhkan pada tahun 1994. Pada awal tempoh operasinya, sekolah menengah harian ini berkongsi premis dengan SMK Jalan Reko. Kira-kira setahun selepas sekolah ini dibuka, SMK Jalan 3 akhirnya berpindah ke lokasi tetap di Seksyen 3 yang mempunyai 5 blok bangunan yang menempatkan pelbagai kemudahan termasuk koperasi sekolah, dewan, bengkel, makmal komputer dan lain-lain. Besar kan? Maklumlah, untuk menempatkan hampir 2,000 orang murid dan lebih 120 orang guru dengan selesa. SMK Jalan 3 juga telah berjaya menempa nama dengan penciptaan yang mengkagumkan seperti Anugerah Sekolah Harapan, Anugerah Sekolah Harian Terbaik Peringkat Negeri Selangor, Pengurusan Surau Cemerlang, Guru Cemerlang Akademik, Anugerah Kecemerlangan Koperasi Sekolah, Kecemerlangan Murid Aliran Agama. Malah, tambah mengkagumkan lagi, sekolah ini juga pernah menyertai permainan rugby di peringkat kebangsaan dan pertandingan lain, termasuk menjadi johan dalam pertandingan deklamasi sajak peringkat kebangsaan, pertandingan inovasi sains, teknologi dan kejuruteraan,
pertandingan melukis poster peringkat kebangsaan. Oleh itu, tidak hairanlah murid-murid sekolah ini mampu melahirkan projek impak sosial mereka iaitu We Care, We Share atau Kami Prihatin, Kami Kongsi dalam usaha membantu komuniti sekeliling mereka. Mari kita saksikan paparan seterusnya. Dalam mengharungi kemelut COVID-19 yang ibarat tiada penyudahannya, pasti kita teringat akan situasi yang amat mendesak sehingga ada anggota komuniti kita terpaksa mengibarkan bendera putih untuk mendapatkan bantuan. Berikutan situasi seperti ini, semakin banyak organisasi dan individu yang melancarkan pelbagai bentuk bantuan seperti food bank atau bank makanan untuk membantu golongan yang terkesan. Menerusi penggerakan seperti ini, mereka berjaya mengumpulkan barang-barang keperluan harian seperti makanan, ubat-ubatan, lampin bayi, pelitup muka, sabun dan lain-lain. Malah, sekiranya kita pergi ke pasar raya dan kedai-kedai, mereka turut menggalakkan orang ramai untuk membuat sumbangan menerusi pembelian Care Package atau pakej prihatin yang akan disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Jelaslah sebagaimana yang dikongsikan oleh murid-murid SMK Jalan 3 ini, projek seperti We Care, We Share ini adalah antara usaha murni yang boleh kita laksanakan dalam komuniti kita. Nama projek kami ialah We Care, We Share. Antara salah satu sebab kami memilih nama projek ini kerana kami berasa prihatin terhadap masyarakat sekeliling kita, terutamanya SMK Jalan 3 dan juga komuniti sejagat yang ditimpa beban yang berat. Dan juga kami ingin membantu mereka serta berkongsi kebaikan melalui pemberian keperluan harian kepada mereka. Asalnya, kumpulan kami ini hanyalah terdiri daripada rakan-rakan sekelas yang sama-sama belajar, buat kerja rumah dan juga berstudy group bersama-sama ketika waktu lapang ataupun waktu rehat. Kami kebetulan pula diperkenalkan dengan projek ini ataupun program ini oleh Cikgu Kogi Labani iaitu guru pembimbing kami. Beliau pernah mengikuti salah satu bengkel I Can See Challenge 2021 dan memberi pendedahan tentang teknologi FITS ini iaitu Feel, Imagine, Do dan Share. Kami pun bersependapat dan juga berminat untuk memasuki program ini dan tubuhlah kumpulan kami iaitu We Care, We Share. Perkara yang mengambil alih perhatian kami ialah kebanyakan keluarga di sekitar sekolah kami SMK Jalan 3 terkesan dengan masalah kewangan, kehilangan ibu bapa, kehilangan ahli keluarga dan juga kehilangan pekerjaan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Kami juga ingin merealisasikan salah satu Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh United Nations iaitu Zero Hunger untuk menunjukkan bahawa isu kelaparan ini dapat dimasukkan oleh sesiapa sahaja. Golongan-golongan yang terlibat dengan masalah ini terutamanya warga SMK Jalan 3 yang sedang berusaha untuk mendapatkan keperluan harian yang terkesan daripada COVID-19 ini, iaitu seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan ibu bapa dan juga kehilangan sumber pendapatan. Food bank kami ini juga ataupun projek We Care, We Share ini juga tertuju kepada masyarakat ataupun komuniti sejagat yang memerlukan barang keperluan harian. Secara umumnya, warga SMK Jalan 3 adalah salah satu golongan yang kami menumpu untuk memberikan keperluan harian akibat daripada kehilangan pekerjaan, sumber pendapatan dan juga kehilangan ibu bapa.
Kami memahami isu ini dengan merujuk kepada unit bimbingan konseling untuk mendapatkan maklumat tentang murid-murid yang kehilangan ibu bapa atau ibu bapa yang kehilangan pekerjaan. Mula-mula, idea kami ialah untuk mengagihkan food basket ke rumah keluarga-keluarga yang terjejas. Tetapi setelah memikirkan kos tenaga dan kos masa, kami membuat keputusan untuk membuat food bank supaya keluarga-keluarga yang terjejas ini dapat mengambil bekalan makanan dengan lebih mudah dan pada bila-bila masa sahaja. Sepanjang projek kami telah menganalisis data yang diberikan oleh unit bimbingan konseling untuk mengenal pasti keperluan yang paling diperlukan oleh keluarga yang terjejas. Berdasarkan analisis kami telah mendapati bahawa keperluan yang paling diperlukan ialah keperluan makanan. Oleh itu, kami telah memilih Sustainable Goal Zero Hunger. This is our project advisor, which is Puan Kogi, and this is our lovely principal who advises and also supports us on this project. And this is Puan Talita, which is our PK Ham, who joined forces with UIBG to support us during this project. People are losing their loved ones due to COVID-19. Therefore, families are torn apart, parents and guardians are stressed out due to the pandemic crisis. Children do not get the required amount of love by their parents. As a result, parents and guardians are struggling from exhaustion due to this terrible pandemic and lockdown. A few main reasons to support this statement above are their inability to feed their children, their families' funds and paying house bills. We have discussed and made an agreement on pursuing the idea of lack of daily necessities. The reason behind it is because daily necessities plays a crucial part in our daily routines and also keeping us manageable and unorganized. Without daily necessities, our days will be chaotic and unorganized because daily necessities plays a crucial part in our daily lives. That's why we kept this idea. It gathers a bigger picture of the types of struggles our community are currently facing. In addition to this, it really saddens and bothers us, knowing there are a family and children who are suffering every day due to lack of these daily necessities, especially during these horrible times. We feel really sympathy and also full sense of empathy too towards the children and families who don't have well-equipped daily necessities in their homes. This issue will drastically affect the children's education and also the family's mental as a whole. So, who were the family affected by the problem? And what were their primary concerns? Families in SMK Jalan Tiga who are struggling to get daily necessities are due to losing their jobs. And also people around the school who need daily necessities. We want to create a food bank to help unfortunate people to meet their daily needs such as rice, noodle and we also want to create a food basket to expedite the distributing process to the public. We also want to share the food basket by visiting family homes. This will make unfortunate families much happier and their lives much easier. We have made an agreement and discussed that food banks is an amazing choice. As we are still students and cannot do much, we can visit family homes due to the pandemic. As of our solutions, we provide daily necessities for students that are having trouble with food supplies and opening a book for people to come and receive food.
The impact of our project has solved starvation and food shortage among the students. As we're working on our project, we thought of two slogans that encourage us to never give up, which are no one has ever become poor by giving, and we don't need to have deep pockets or to be rich to help the needy, the poor and the hungry. We need to have a heart. We did not have the resources to implement our solutions to student starvation. Therefore, we overcame them by getting sponsors from various companies. It took us 15 to 30 days to implement this project. Zero hunger. We share our project at school by distributing posters. We share to this poster to convince people that we can do it. On top of that, we're extremely glad because their response are really positive and also they absolutely agree with our proposal. Approximately 10 to 20 people we have shared story with. The methods we use for sharing our project to our community, fellow friends and schools are by introducing our project with putting up posters around our school and embracing social media platforms to give a bit of exposure to others about our beneficial project even further. We share information about project to students and teachers when in school to give them a quick in-depth and purpose of us carrying out this project. We have done our part and contributed all our donations to families and children in need. We have also came up with a new idea, which is distributing breakfast coupons to help students go through their school days without starving themselves. This also helps us reach our goal, which is zero hunger. Thank you. Kami menyediakan food bank di hadapan sekolah kami. Langkah-langkah yang diambil oleh kami untuk menjayakan program ini ialah kami meminta bantuan daripada pihak-pihak bukan kerajaan atau pihak NGO dan juga pihak PIBG untuk menyumbangkan keperluan harian. Kami telah menyusun sumbangan-sumbangan yang telah diterima di food bank kami dan meminta ibu bapa atau pelajar untuk mengambil sumbangan-sumbangan tersebut dalam kuantiti yang diperlukan. Dengan ini, kami dapat mengurangkan beban mereka. Kami juga dapat mencapai sustainable goals kami iaitu zero hunger. No one is poor by giving, right? Kami telah berkongsi dan memaparkan poster-poster di dalam media massa seperti Instagram, Telegram dan WhatsApp. Inisiatif kami adalah untuk menyebarkan kesedaran pada orang lain dan juga untuk mendapat sokongan daripada NGO supaya dapat memperluaskan projek kami dan dapat membantu lebih ramai orang yang memerlukan. Kami mendapat sambutan ramai dan kebanyakannya memberi respon positif dan bersetuju dengan idea projek kami. Untuk makluman semua, hari ini kami ada kunjungan daripada Yang di-Pertua Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung Encik Syafiq Rizwan bin Jamaluddin dan Yang di-Pertua PIBG serta Naib Yang di-Pertua PIBG SMK Jalan 3. Cabaran yang kami hadapi sebelum melaksanakan projek ini adalah lebih kepada kekangan internet. Seperti biasa, setiap projek mesti ada perbincangan dan juga perjumpaan. Kami menggunakan medium aplikasi Google Meet sebagai medium untuk kami berkomunikasi antara satu sama lain. Tapi malangnya, ada di antara kami yang mempunyai masalah internet dan kami terpaksa mengambil langkah alternatif lain seperti penggunaan aplikasi WhatsApp dan juga Telegram bagi memudahkan proses perbincangan kami. Semasa melaksanakan projek ini adalah kesukaran untuk berjumpa antara satu sama lain dan kesukaran untuk mencari penaja bagi projek kami iaitu food bank. Seperti kita tahu, penularan COVID-19 ini telah menjejaskan perjumpaan kami secara fizikal. Selepas melaksanakan projek ini adalah kami mendapati bahawa ada segelintir murid yang hadir ke sekolah tanpa mengambil sarapan pagi mereka.
mungkin kerana mereka kehilangan ibu atau bapa ataupun mereka mengalami masalah kewangan. Jadi, kami telah mengambil langkah alternatif untuk mengedarkan kupon breakfast secara percuma kepada murid-murid ini. Dengan ini, murid-murid ini dapat tebus kupon itu di kantin bagi mengambil sarapan pagi mereka. Tapi walau bagaimanapun, kami tidak dapat memenuhi permintaan kupon sarapan secara percuma kepada semua murid kerana kami kekurangan dana. Jadi itulah cabaran yang kami perlu hadapi bagi menjayakan projek ini dengan lebih efisien dan juga efektif. Antara nilai-nilai murni yang saya dapat apabila mengikuti program ini ialah saya dapat nilai keprihatinan kerana keprihatinan ini akan membawa kepada keharmonian dan juga masyarakat yang dapat dibantu boleh rasa dihargai. Bagi saya, pengesahan yang paling penting adalah kerjasama. Kerana tanpa kerjasama, kami tidak akan dapat jayakan projek ini. Bagi saya, nilai murni yang saya dapat peroleh ialah nilai tanggungjawab. Kerana perasaan tanggungjawab saya timbul apabila saya melihat ramai orang yang terkesan daripada COVID-19 dan saya ingin membantu mereka meringankan beban. Antara nilai murni yang sangat bermakna buat saya ketika melaksanakan projek ini ialah nilai keberanian. Saya sedar yang saya berani dalam melakukan tindakan yang membantu mereka yang lebih memerlukan, dan saya juga nak membuktikan sikap berani ini adalah salah satu langkah untuk mencapai kejayaan seperti dalam projek kami. Antara empat teknik yang saya pelajari iaitu FITS, yang saya paling suka ialah DO kerana kami merancang food bank dan saya dapat menolong orang dan juga memberi keperluan harian dan ia memberi kepuasan dan kebahagiaan terhadap diri saya. Bagi saya, Imagine adalah yang paling menyeronokkan kerana saya dapat mendengar pendapat rakan-rakan saya yang menarik dan saya juga dapat menambah daya fikir saya dengan lebih kreatif. Dalam teknik FITS yang paling saya suka ialah FEEL kerana saya ingin memahami perasaan rakan-rakan saya yang dalam kesusahan. Selain itu, saya juga dapat menimbulkan rasa simpati dan empati. Dan saya juga ingin membantu rakan saya meringankan beban. Okey, dalam teknik FITS, saya paling suka melakukan DO kerana saya rasa seronok bila merealisasikan matlamat SDG iaitu Zero Hunger dan mungkin dapat memberikan suntikan inspirasi kepada orang di luar sana untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan mungkin seperti aktiviti sukarelawan dan juga kempen kesedaran. Hai, saya Kogilamani Ana Perempuan Sokalingam, Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik dan Vokasional SMK Jalan 3. Saya mengajar mata pelajaran perniagaan selama 14 tahun. Pada bulan Ogos yang lalu, saya mengikuti bengkel iCan School Challenge 2021. Dalam bengkel tersebut, saya mempelajari kaedah FITS. FITS adalah Feel, Imagine, Do and Share. Okey, selepas saya mengikuti bengkel tersebut, saya memperkenalkan kaedah FIT tersebut pada anak murid saya. Jadi datanglah dengan pelbagai idea dari anak murid saya. Saya melihat program We Care, We Share keprihatinan anak murid saya di mana murid-murid itu membantu golongan yang lebih memerlukan dari segi makanan dan sebagainya. Sebagai seorang guru, kena ada kelainan sewaktu mengajar di bilik darjah. Jadi, saya mempercayai program based learning ataupun PBL dari mengajar teori pada anak murid saya. Pada pendapat saya, PBL ini melahirkan anak murid yang kreatif dan dapat menjana idea-idea yang baru dari anak murid saya. Bila saya mengubah kaedah pengajaran saya ke program based learning, saya dapat menjana idea kreatif anak murid saya. Selain itu, mereka mula membuat analisis tentang sesuatu program untuk menangani isu tersebut. Mereka mula mengumpulkan data dari pelbagai jenis sumber.
untuk menangani sesuatu isu dengan mudah dan tepat. Sebenarnya, apa itu kaedah FITS? F for feel, I for imagine, D for do, S for share. Okey, melalui kaedah FITS ni, murid-murid saya dapat menyelesaikan sesuatu isu dengan cepat dan tepat. Selain itu, mereka juga turut membuat analisis untuk menyelesaikan isu ni dengan baiknya sekali. Agak sukar untuk kami untuk menghubungi murid-murid kami sebab kami menjalankan program ni sepanjang musim PKP. Jadi memang kami tidak boleh bersemuka di sekolah ataupun di tempat yang lain. Kami hanya menghubungi melalui Google Meet sahaja. Saya mengarungi masalah ini dengan berkongsi pamphlet melalui media sosial seperti Instagram, FB, Twitter dan sebagainya. Dengan ini kami dapat lebih sumbangan lagi dari pihak NGO dan ahli komuniti yang lain. Saya cukup bangga dengan kejayaan anak murid saya melalui program ini ataupun projek ini. Saya dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti prihatin, bekerjasama, tolong-menolong antara satu sama lain. Di samping itu, saya juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain. Dengan ini, hubungan saya dan pelajar saya lebih erat dan mesra lagi. Saya dapat melihat kegembiraan di muka anak didik saya. Saya Masita binti Muhammad Sin, Pengetua SMK Jalan 3. Saya sangat menyokong atas usaha yang dilakukan oleh kumpulan pelajar We Care We Share yang bagi saya mereka sangat kreatif, berdedikasi dan juga dapat meningkatkan komunikasi mereka untuk terus berkolaborasi dengan agensi luar. Terutama yang paling hampir dengan mereka adalah PIBG dengan bantuan ibu bapa dan juga bimbingan daripada guru-guru. Dengan adanya program ini, mereka dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan terus menyumbangkan pengetahuan dan juga idea mereka bagi membantu rakan-rakan yang lain. Saya akan sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada murid-murid SMK Jalan 3 untuk terus berkolaborasi dengan agensi lain melalui program jaringan bersama alumni, IPTA dan IPTS, juga supaya juga agensi lain yang sedia untuk membantu program bersama-sama dengan murid SMK Jalan 3. Projek based learning ataupun pembelajaran berasaskan projek bagi saya dapat meningkatkan kemahiran murid dalam berfikir dan seterusnya melihat pada isu semasa di sekeliling mereka dan mencari penyelesaian bagi mengatasi satu isu tersebut. Dengan bimbingan guru penasihat, bagi saya kemahiran berfikir aras tinggi itu dapat diterapkan dalam projek PBL dan menjadikan pelajar itu lebih kreatif dan melahirkan pelajar yang inovatif. Selaku YDP PIBG SMK Jalan 3 Bandar Baru Bangi yang telah berkhidmat beberapa tahun di sekolah ini, saya telah melihat bagaimana perubahan sebelum pandemik dan ketika pandemik yang melanda. Sebelum ini kita banyak melakukan program-program yang berbentuk rekod kerana kita sebagai organisasi akan diaudit. Oleh itu kita merekod duit masuk dan keluar. Ketika pandemik berlaku, kita terpaksa mengubah kaedah konvensional yang terlalu mengikat ini. Kita membuka satu ruang yang lebih mudah untuk mereka menerima dan juga menyumbang. Satu inisiatif yang dilaksanakan antara yang kami sediakan, ada beberapa inisiatif yang lebih kita fokus untuk pelajar dan juga warga di sekitar sekolah ialah food bank. Food bank ini dilakukan bagi membantu mereka yang terkesan tetapi dalam masa sama kita menjaga
menjaga perasaan mereka yang menerima dengan terus mengambil tanpa merekod nama mereka. Dan penyumbang juga yang ingin menyumbang secara ikhlas hati, mereka terus ke food bank dan meletak barangan-barangan di rak yang disediakan. Kaedah ini kami di PIBG sebelum ini kami mendengar warga-warga di sekitar Bangi ini amat baik dalam menyumbang, dan pandemik kali ini membuktikan pada saya sendiri sebagai YDP di sini, ia membuktikan secara positif bahawa memang warga Malaysia khususnya Bandar Baru Bangi amat baik hati dan mereka memang suka dan prihatin kepada masyarakat. Pembelajaran berasaskan projek memerlukan pelajar ke lapangan. Itu ialah kaedah konvensional. Tetapi dengan pandemik yang melanda, pelajar dapat membuktikan bahawa mereka boleh mengubah kaedah daripada konvensional jumpa bersemuka kepada menggunakan medium yang lebih banyak disediakan di media sosial. Jadi saya yakin pelajar dengan adanya kreativiti mereka dan juga mereka berani untuk menggunakan teknologi baru, mereka boleh diketengahkan dan juga meningkatkan upaya mereka dalam menggunakan pembelajaran berasaskan projek. Assalamualaikum, saya Puan Roniza binti Maksud, merupakan guru kanan mata pelajaran bidang bahasa yang mengajar subjek Bahasa Melayu. Sudah pasti pembelajaran berasaskan projek ini merupakan proses pembelajaran yang sangat baik kerana pembelajaran berasaskan projek ini merupakan satu metodologi yang akan meningkatkan kemahiran murid, terutamanya dalam kemahiran berkomunikasi. Kerana melalui PBL ini, murid akan membuat pembentangan dan juga temu bual. Jadi secara tidak langsung dia akan dapat meningkatkan komunikasi mereka apabila berhadapan dengan orang ramai, meningkatkan keyakinan diri mereka, dan ini merupakan satu persediaan yang cukup baik untuk mereka menghadapi dunia pekerjaan pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hasmah binti Syahar, PK Pentadbiran SMK Jalan 3 dan saya mengajar subjek sejarah SPM. Saya percaya bahawa PBL ini merupakan satu kaedah pembelajaran yang berorientasikan murid dan sangat menyeronokkan. Dan di sini murid-murid diberikan sesuatu isu untuk diselesaikan dan secara berkumpulan. Dan ini dapat meningkatkan kemahiran mereka dari segi kerjasama, keyakinan diri sehingga menghasilkan projek yang terbaik bagi mereka. Assalamualaikum, saya Puan Zahidah binti Yunus, penolong kanan Hal Ehwal Murid SMK Jalan 3 dan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya percaya pembelajaran berasaskan projek ini memberi banyak peluang kepada murid kerana ianya merupakan satu pembelajaran yang berorientasikan murid. Idea dan pemikiran berasal ataupun datangnya daripada murid sendiri. Guru hanya bertindak sebagai pemangkin ataupun kos sahaja. Projek We Care We Share adalah satu projek yang sangat bagus dan sesuai pada zaman sekarang, terutama dalam zaman pandemik. Dan projek ini ada kaitannya dengan beberapa mata pelajaran seperti pendidikan agama dan juga moral, di mana murid-murid telah dapat menjelaskan tentang nilai-nilai murni seperti kasih sayang, tolong-menolong dan juga menjadi rakyat yang bertanggungjawab serta prihatin. Selain itu, projek ini juga telah memberikan mereka beberapa kemahiran asas yang perlu ada sebagai seorang warga negara seperti kemahiran berkomunikasi. Nilai murni dipupuk dari rumah dan juga semasa murid berada di sekolah. Program seperti We Care We Share ini memang memupuk nilai-nilai murni yang diharapkan kepada masyarakat Malaysia. Sikap yang positif seperti menjadi rakyat yang bertanggungjawab, prihatin terhadap keperluan orang lain, membantu mereka yang perlukan boleh dipupuk melalui projek seperti bakul makanan dan bank makanan yang telah diwujudkan. Perkara ini penting kerana dalam hidup bermasyarakat kita perlu saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sikap positif ini bukan sahaja memberi manfaat kepada yang menerima, tetapi juga memberi kepuasan kepada yang menyediakan projek ini.
Projek seperti ini melatih murid-murid dari kecil untuk menjadi insan mulia yang berguna kepada masyarakat. Sudah semestinya sekolah boleh mainkan peranan sebagai tempat untuk melatih dan memupuk sikap positif, terutamanya apabila berlaku bencana atau pandemik. Biasanya projek-projek seperti ini akan diselia secara rapi oleh guru yang bertanggungjawab dan mereka akan memastikan keselamatan murid yang terlibat pada tahap yang baik. Projek seperti ini bukan sahaja memupuk sikap positif tetapi juga memupuk kemahiran-kemahiran yang sangat berguna kepada murid seperti kemahiran berkomunikasi, menjalin silaturahim dan juga hidup bermasyarakat. Kami sudah tiba ke akhir rancangan. Sebelum kami mengakhiri episod majalah Didik kali ini, mari kami ingat kembali bagaimana pandemik COVID-19 telah banyak memberi impak negatif terhadap orang sekeliling kita. Sebab itu, selain daripada bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan, sebenarnya komuniti kita juga perlu memainkan peranan untuk membantu mereka yang memerlukan. Apabila kita berfikir dengan akal dan hati, kita boleh mendalami kesusahan yang dialami oleh mereka di sekeliling kita. Bayangkan sebuah keluarga yang besar yang mana salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya sudah kehilangan pekerjaan. Bagaimana pula dengan warga mas atau orang kelainan upaya yang tidak mempunyai ahli keluarga untuk bergantung nasib? Sebab itu, kita sendiri perlu bertindak dan melaksanakan sesuatu untuk membantu merubah situasi komuniti kita. Tahniah kami ucapkan kepada murid-murid dan guru-guru dari SMK Jalan 3 Selangor. Jangan lupa untuk mengikuti majalah Didik di laman Facebook dan Instagram. Sekiranya anda mempunyai sebarang komen dan cadangan, kongsikan dengan kami. Siapa tahu sekolah anda akan menjadi sekolah yang mampu mencipta impak dalam komuniti. Sekian sahaja siaran kami buat hari ini. Saya Nadia Abdul Latif. Assalamualaikum dan jumpa lagi.